Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk malam yang terakhir bersama dengan saya. Perkara yang makruh dalam berpuasa. Berkumur-kumur ketika berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Hukumnya adalah makruh, sebagaimana hukum menggunakan siwak setelah zawal ataupun adhan zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سمين حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن أدراس الحسيني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk malam yang terakhir bersama dengan saya. Malam esok insya-Allah guru kita Habib Najmuddin akan meneruskan daurah, tapi tak pakai kitab Nida, pakai kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Sebahagian daripadanya itu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhasibi, seorang alim dan sufi zuhud yang zahid, seorang zahid yang sangat zuhud. Dan kalam-kalam beliau sangat menyentuh hati dan perasaan. Bukan hanya hati sanubari, tapi hati nurani. Malam ni malam ke-13 kan? 14 ke-13. Hari ini 13 kan? Hari ini 13. 13 Ramadan, antara peristiwa besar yang berlaku pada 13 Ramadan, satu ialah diturunkan kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada 13 hari bulan Ramadan. Kemudian pernah berlaku kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 15 Hijriyah. Kunci kota Bait Al-Muqaddas Al-Qudus diserahkan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab setelah berlaku pertempuran. Dan Sayyidina Umar atas dasar human rights, hak asasi manusia. Lihat, Islam sudah lama praktik ini. Beliau bagi tahu ketika orang Islam kuasai kota Quds dekat Palestin, beliau katakan nyawa dan harta benda orang bukan Islam yang ada di dalam kota itu semuanya dijaga dan dipelihara. Pada tahun ke-40 Hijriyah berlaku juga satu peristiwa yang agak besar, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abu Lubabah. Beliau wafat. Sayyiduna Abu Lubabah dipanggil Abu Lubabah sebab anak perempuan beliau bernama Lubabah. Sebab itu dipanggil Abu Lubabah. Beliau adalah seorang ketua kaum di Madinah. Tetapi kaum beliau itu agak rapat dengan orang Yahudi. Dan istimewa juga beliau adalah periwayat hadis. Istimewanya beliau ini sampai Nabi pernah 2 kali keluar daripada bumi Madinah atas urusan tertentu, beliaulah diamanahkan untuk menjaga bumi
Madinah, bermakna beliau bukan orang yang sembarangan. Tinggal lagi, bila berlaku satu peristiwa, orang Islam nak memerangi orang Yahudi di Madinah ketika itu, lalu beliau menasihati orang Yahudi. Maka turun ayat seolah-olah Allah tidak menyukai perbuatan itu. Akhirnya apa yang berlaku? Beliau rasa menyesal dan beliau bertaubat dengan jalan pergi ke Masjid Nabawi dan ikat tangan beliau dekat satu tiang yang bernama sampai sekarang masih ada lagi, tiang Abu Lubabah, Ustuwanah Abu Lubabah ataupun Ustuwanah At-Taubah. Sampai sekarang tiang tu ada lagi. Nah, kalau nak lihat tiang itu semuanya ada di Raudhah. Kena tahu dahulu mihrab. Mihrab besarnya lebih kurang. Nah, ada satu tiang yang betul-betul dekat dengan mihrab di sebelah kanan. Betul-betul lekat dekat sini. Tiang ini namanya tiang Al-Mukhallaqah. Tiang Al-Mukhallaqah. Dahulu pernah Nabi solat di situ dan baginda terlihat macam kahak ataupun air ludah dekat situ. Nabi kurang senang, lalu para sahabat buang kahak itu dengan kain dan untuk mewangikannya diletak satu wangian yang namanya khulqah. Sampai sekarang ada, mukhallaqah. Dan bertambah wangi sebab sahabat bila lihat Nabi solat di situ, mereka juga solat dan setiap lepas solat letak minyak kat situ. Jadi wangi. Sebab itu tiang tu namanya tiang wangi. Kalau boleh kita pergi kat situ usap-usap tangan, siapa tahu tangan kita kena dengan tangan orang-orang yang mulia ini. Itu namanya tiang Al-Mukhallaqah. Ini tiang, ini namanya mihrab Nabi. Dikatakan mihrab Nabi yang asal sekarang ini sebenarnya ke depan sedikit. Tetapi oleh kerana jalan, jadi kita tak boleh dibuat ke depan sedikit, maka diinjak. Maka tempat yang kita sujud itu dikatakan di situlah dia tapak kaki Nabi. Nabi berdiri, situlah kita sujud. Pun Alhamdulillah juga. Sebab mana-mana yang Nabi pijak ataupun dekat dengan badan Nabi jadi mulia dan boleh bertabaruk dengannya. Yang dikatakan tiang Abi Lubabah macam ni. Tiang Al-Mukhallaqah, kemudian sini mimbar, di betul-betul depan mimbar sebelah sini. Ni mimbar ada satu tiang dekat sini. Tiang ni namanya tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Tiang inilah yang Nabi pernah sebut kepada Sayyidatuna Aisyah. Inna fi hadzal masjid ustuwanatan. Ini sesungguhnya dalam masjid ini ada satu tiang. Lau ya'lamuhan nas, kalau manusia tahu, nescaya mereka berebut dekat situ. Ketika sahabat dengar hadis ini, mereka jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah sebab Nabi bagi direct dengan Sayyidatuna Aisyah. Mana tiang itu? Sayyidatuna Aisyah tidak bagi tahu. Melainkan beliau bagi tahu kepada Sayyiduna Zubair ibn Awam. Akhirnya orang tahu tiang itu. Tiang itu betul-betul dekat dengan sini. Sini sembahyang kalau boleh. Sembahyang dekat situ. Tiang Abi Lubabah betul-betul sebelah tiang itu. Itu namanya tiang Abi Lubabah. Macam mana nak tahu? Dongak sedikit. Dongak sedikit. Tiangnya besar daripada ni, dalam 2 pemeluk. 2 pemeluk orang kucing ya. 2 pemeluk ni. Kalau orang Arab 1 pemeluk setengah lebih kurang. Jadi kita dongak ke atas sikit, nanti akan lihat ada satu bulatan. Bulatan tu bulatan emas. Background dia warna hijau. Dan tulisan di situ tulisan emas. Dia ada tulis tiang Aisyah. Tapi dia tak boleh ta ya alif dengan tiang bahasa dia orang Arab. Dia boleh ustuwanah, itu maksudnya tiang. Ustuwanah Aisyah di situ Kemudian ustuwanah Abi Lubabah. Ustuwanah Abi Lubabah dekat situ. Ada 2 nama. Dekat tiang yang sama, satu Ustuwanah Abi Lubabah, Ustuwanah Taubah. Sebab beliau bertaubat. Itu yang saya sebut ini. Depan tu sedikit, betul-betul lekat dengan makam Nabi. Itu namanya bilik Sayyidatuna Aisyah. Lekat, jadi tiang tu jadi separuh. Sebab dah jadi tempat dinding makam Nabi itu. Tiang ni namanya tiang As-Sarir. Tiang As-Sarir. Sebab dahulu Nabi ada katil kat situ. As-Sarir maksudnya katil. Nabi rehat-rehat, maka Nabi akan duduk kat situ. Itu namanya tiang As-Sarir. Sebelah tiang As-Sarir ada tiang Sayyidina Ali. Ataupun tiang yang dikenal dengan tiang Al-Hirasah. Tiang jaga, guard. Sebab dahulu Nabi bila rehat kat situ, Sayyidina Ali dan para sahabat akan jadi guard dekat situ. Sebab itu namanya tiang Al-Hiras ataupun tiang Al-Hiras.
dengan ataupun tiang Ali. Nah, sekarang ditulis tiang Al-Haras. Bila turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah lah yang akan menjaga kamu daripada manusia, wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan tak perlu lagi dijaga. Sebelah tiang itu ada satu tiang lagi. Tiang itu namanya tiang Al-Wufud. Tiang Al-Wufud, tiang delegation. Siapa-siapa nak jumpa dengan Nabi, selalunya berjumpa kat situ. Hadirin, kenali tiang itu. Tiang itu begini, nah. Ini dinding tiang Sayyidatuna Aisyah, tiang Aisyah, tiang Abi Lubabah. Dekat sini nama tiang As-Sarir. Kemudian tiang Al-Haras, tiang Sayyidina Ali. Tiang Al-Wufud. Kenapa perlu tahu kat sini ni? Sebab ada satu tiang dalam makam. Tiang dalam bilik tu, bilik Sayyidatuna Aisyah. Tapi di belakang tu bilik Sayyidatuna Fatimah. Dalam tiang tu, dalam bilik tu ada satu tiang. Tiang tu namanya tiang Jibril. Tiang Jibril. Sayyidina Jibril kalau datang jumpa dengan Nabi, bertadarus bulan Ramadan ataupun bila-bila, selalunya duduk dekat situ, dekat tiang tu. Berkat ya Allah. Siapa dapat masuk kat situ memang barakah. Itu tiang-tiang yang menjadi saksi bisu untuk kita zaman sekarang. Karena itulah hadirin, rajin-rajin dongak bila duduk dekat kapet warna hijau tu, situ namanya bahagian raudhah. Di luar tu adalah masjid biasa. Dongak sedikit tengok, kan nampaklah tiang yang saya sebut tadi. Jadi beliau ikat dirinya kat situ 6 hari. Waktu solat baru beliau buka. Beliau tak dihiraukan oleh orang, Abu Lubabah ini, sebab Nabi tak hiraukan dia. Dia sedih sangat-sangat. Memang dia rasa bersalah. 6 hari, 6 malam dekat situ. Akhirnya turunlah ayat. Allah Azza wa Jalla mengampuninya dalam surah At-Taubah. Kemudian Nabi sendiri yang buka setelah 6 hari. Masya Allah. Selepas itu beliau wafat pada zaman 40 Hijriyah. Dikuburkan dekat Tunis. Taib. Antara peristiwa besar yang berlaku juga adalah peristiwa wabak ta'un berlaku dekat Hijaz. Wabak ta'un pada zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair yang saya sebut tadi itu. Ketika itu meragut 200,000 nyawa ketika itu. Saya tak ingat tahun ke berapa tu. Kalau tak silap saya tahun 60 lebih ke atas, 60, 67, 68 macam tu. Antara yang meninggal adalah 200,000 orang tadi tu. Antara yang meninggal adalah 80 orang anak Sayyidina Anas bin Malik. Anak beliau seorang saja 100 lebih. Sayyidina Anas bin Malik. Waktu wabak tu 80 orang anak beliau wafat. Kenapa beliau banyak anak? Ketika Ummu Sulaim datang ke Madinah, umur Sayyidina Anas baru 10 tahun. Mak beliau namanya Ummu Sulaim. Lalu beliau jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, inni aj'aluhu huwai khadiman laka. Aku jadikan Anas ini masih kecil 10 tahun. Jadi khadam pada Tuhan. Fad'ullaha lahu. Doakan kepada Allah untuknya. Nabi doa. Allahumma akfir amwalahu wa akfir malahu wa atil umrahu warda anhu. 4 doa Nabi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Ulama katakan tidak ada kebun kurma berbuah 2 kali setahun, melainkan kebun kurma Sayyidina Anas bin Malik. Ini bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah Imam Darul Hijrah, Imam Maliki. Ini sahabat Nabi yang jadi khidmat pada Nabi. Yang kedua, beliau banyak anak. Kata beliau, yang ini saya dapat daripada Syekh Nuruddin, guru kita Syekh Nuruddin. Kata beliau, Anas bin Malik, anak-anakku yang kukuburkan dengan kedua tanganku ini, Syekh Nuruddin sampai angkat tangan. Itu saya ingat riwayat sampai sekarang. Anak-anakku yang aku kuburkan dengan kedua tanganku ini tidak kurang daripada 100 orang. Waktu itu Syekh Nuruddin berseluruh sedikit. Beliau kata apa? Lihat kekuatan doa. Tidak perlu kepada tongkat Ali. Tak faham,
Mula-mula ni memang tak faham. Saya ingat lagi beliau nak kaitkan kat situ. Ini kekuatan doa, kata beliau. Dengan doa saja. Masya Allah, luar biasa. Nah? Pernah berlaku dalam satu sejarah, setelah para sahabat solat Jumaat, tiba-tiba datang segorombolan orang. Siapa ramai ni? Rupa-rupanya anak-anak Sayyidina Anas bin Malik. Anak beliau ramai. Masya Allah. Nah? Ya Allah, panjangkan umurnya. Memang umur beliau panjang. 100 lebih tahun. Umurnya panjang. Dan redakanlah beliau. Memang Allah redakan beliau. Masya Allah. Sayyidina Anas bin Malik, orang yang sangat tahu hal ehwal Nabi. Sebab beliau adalah jadi khadam kepada Nabi. Masya Allah, luar biasa. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Peristiwa besar berlaku pada 13 Ramadan ini adalah kematian seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Sulaiman Al-Bujairami. Nah, Al-Imam Al-Bujairami. Nama beliau Al-Imam Sulaiman Al-Bujairami yang menulis kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib. Nah, beliau seorang faqih, dikatakan penghabis kepada muhaqqiq, mudaqqiq untuk bab fiqh zaman beliau. Al-Imam Al-Bujairami. Nah, Masya Allah, luar biasa. Itu sebahagian untuk kita tahu. Setiap hari di bulan Ramadan ni ada peristiwa besar berlaku. Nah? Supaya kita tahu Ramadan bukan bulan yang saja-saja, tidak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Yang mana kita sambung semalam? Yang nombor 7. Nombor 7 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 63. Cantiklah. Masya Allah. Saya pun tak tahu. Malam ni malam ni malam last saya dekat sini lah. Untuk daurah ni lah. Dan kita mula dengan 63. Rasulullah SAW wafat umur berapa tahun? InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan lah. InsyaAllah. Last saya mengajar malam ni, kitab ni untuk Ramadan ni lah. InsyaAllah kita jumpa Ramadan tahun depan dengan izin Allah lah. Tapi last saya ingat 63. Saya pun tak tahu ni. Ini berkat tuan-tuan semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang makruh dalam berpuasa. Berkumur-kumur ketika berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Hukumnya adalah makruh sebagaimana hukum menggunakan siwak setelah zawal ataupun adzan zuhur. Yang dikatakan tergelincir matahari itu macam mana? Matahari tegak di kepala, kemudian tergelincir. Bila tergelincir, itulah masuk zuhur. Itu namanya zawal. Lain halnya jika terdapat sebab yang dibenarkan oleh syarak, seperti berkumur-kumur ketika mandi atau wuduk, boleh. Jika hukumnya adalah tidak makruh, maka hukumnya adalah tidak makruh, kecuali kuat sangat. Kuat sangat boleh jadi makruh. Kita rinse dalam ni kuat sangat. Dan jika masuk ke dalam perut tanpa sengaja, maka hukum puasanya tidak batal, kerana kaedah fiqh menyebutkan ar-ridha bi syai', ar-ridha bima yatawalladu minhu. Ridha boleh dalam melakukan sesuatu, maka ridha juga dengan kejadian yang timbul dari amalan tersebut. Boleh kerana berkumur-kumur ketika puasa itu sunat. Sunat, bukan makruh. Maka kalau termasuk air di dalamnya, hukumnya tidak batal. Itu maksudnya kaedah ar-ridha bi syai', ar-ridha bima yatawalladu minhu. Contoh, orang buat kata-kata aluan pada satu kitab, contohnya pada satu kitab. Walhal kitab tu mungkin ada tercedera akidah ataupun ada perkara yang tidak elok dalam tu. Kemudian orang tanya dengan yang menulis takris itu tadi, kata-kata aluan. Lalu dia deny, saya tak bertanggungjawab sebab saya tak tahu apa yang di dalam kitab itu. Kita katakan tidak. Kamu telah bersetuju menulis kata-kata aluan, sudah pasti kamu baca. Maka sudah pasti kamu redha. Sebab itu kamu menulisnya itu. Kaedah ar-ridha bi syai', ar-ridha bima yatawalladu minhu. Sama juga contoh dalam bab muamalah. Seseorang menjual kambing yang sedang mengandung. Tak boleh kita katakan, betul bahasa kami mengandung. Beranak, pregnant, bunting. Itu rasa macam lain.
Kambing yang bunting, pregnant, boleh? Saya nak jual kambing saja, anak tak mau. Tak pernah orang buat lagu ni. Jadi dia reda jual kambing, meaning to say dia juga reda pada anak yang dalam kambing itu kandungannya. Baik. Melakukan hijamah berbekam. Kalau kitab Jawi ni bahaya ni. Ada orang baca bi rabbikum. Kalau saya kembali balik nombor 7 tadi hukum-hukum. Untuk orang yang berpuasa siang hari, hukumnya sah. Tapi jaga, dia ada perbahasan hukum di situ. Kalau basuh yang pertama tertelan air sikit, dimaafkan. Basuhan kedua tertelan lagi, sah, sebab dia tak sengaja. Basuh ketiga telan lagi, 7 keturunan pelupa, sah. Tapi kalau dia basuh yang keempat, walaupun masuk sedikit, tak sengaja, batal. Sebab itu tidak diperlukan. Yang keempat itu tidak diperlukan. Dia saja-saja. Sama juga berenang. Makruh berenang sebab dia menyejukkan badan. Bila dia berenang, masuk air dalam mulut dia unintentionally, batal. Sebab perkara itu tak perlu. Tapi ketika Mak Ajah berenang kerana menyelamatkan Abang Haji, dunia dah terbalik. Kak Ajah, Mak Ajah pandai berenang, Abang Haji tak pandai berenang, tapi main dekat tepi kolam. Bunyi mercun. Siang hari ni, Allah, kata Abang Haji. Abang Haji pun masuk dalam kolam, wala dia tak pandai berenang. Mak Ajah yang tolong. Nak sampai jumpa Abang Haji tu, 7 kali air masuk dalam mulut. Hukumnya sah. Hukumnya sah, sebab dalam rangka menyelamatkan Abang Haji. Fiqah dia memang macam tu. Fiqah ni memang macam tu. Kalau saya nak cerita detail lagi boleh. Kalau dalam bab-bab, subhanallah, tapi segan sebab ada ramai budak-budak kan. Kalau nak cerita dalam lagi, boleh lagi. Cukup melakukan hijamah berbekam, iaitu mengeluarkan darah kotor. Sebab itu orang berbekam tu, dia ada orang profesional, jangan sembarang. Dia darah keluar tu dekat kulit ni, bukan dalam isi tu. Sebab itu kalau tak pernah orang tebuk-tebuk kena kat urat saraf, tak pernah. Itu jangan. Pastikan dia orang yang profesional. Dia akan guna pisau tu yang paling bagus, tapi takut orang tu takut juga, pakailah pisau ataupun jarum tu. Mungkin sini ada yang lebih ramai ni, saya tak tahu ni. Ilmu yang saya tahu sikit-sikit. Tebuk-tebuk disedut kat situ. Darah yang keluar tu adalah darah yang dekat kulit, bukan darah yang dalam daging tu. Luar biasa, subhanallah. Dan hukumnya adalah makruh kerana dapat membuat badan jadi lemah. Hal ini mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, hal ini dapat membatalkan puasa. Jadi kan Imam Syafi'i kata makruh. Sebagian ulama kata haram. Apa harus kita buat? Jangan buat. Jangan buat. Bila buat? Nanti malam ataupun selepas kita buka puasa. Tapi waktu itu selalunya orang tak buat sebab nanti perut kenyang tertidur. Waktu itu dan tak boleh nak tarawih. Sabar, tunggu sampai Syawal nanti. Dan berbekam ini sebenarnya sunnah Nabi. Berbekam sunnah Nabi. Berbekam ini satu kaedah perubatan yang sangat efektif. Kenapa? Bayangkan. Berbekam ini adalah nasihat daripada malaikat Jibril. Mohon maaf, nasihat daripada malaikat Jibril ke Nabi Ibrahim dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tak silap saya, malaikat Jibril dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. 6.
Bermakna peristiwa Isra' dan Mi'raj tu peristiwa besar. Sikit 28 minit dia berlaku. Tapi kenapa diselitkan dengan wasiat daripada Malaikat Jibril untuk berbekam? Bermakna bekam itu adalah suatu yang sangat baik untuk kesihatan. Cuma berbekam, mengikut orang yang pandai berbekam, sebolehnya pilih 3 tarikh. 1, 17, yang kedua 19, yang ketiga 21. 21, bukan Syawal, 21 bulan Hijrah. Kalau ikut guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, elakkan daripada 3 tarikh. Kalau tak silap saya 28, 29, 30. Sebab ketika itu air pasang, maka darah kita pun kurang elok. Kalau ikut orang yang pandai berbekam ni, saya cerita sebab apa? Sebab malaikat ni diwasiatkan oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mesti ada syarat, mesti ada isyarat ni. Darah kita katanya akan mati dalam masa 4 bulan. Darah kita ni, selnya mati dalam masa 4 bulan. Kalau boleh setiap 4 bulan kita berbekam. Nak buang darah tu. Kalau tidak, darah kotor tu jadi toksik. Bila toksik, takut jadi kanser dan sebagainya. Saya dulu tak pernah berbekam. Bila berbekam sekali, ya Allah, jadi ketagih. Dan saya minta, tolong minggu depan saya nak lagi. Jangan Ustaz. Dia pula kata jangan. So darah tu dia akan recover balik dalam masa 4 bulan. Sangat elok hadirin berbekam itu. Kawan kami, mohon maaf, ini cerita agak sulit sikit, tapi boleh bagi pengajaran. Beliau sudah lama berumah tangga, tapi belum dapat zuriat. Hampir belas tahun, kawan saya sendiri. Saya tahu cerita ni lately. Sebab kami ada grup UIA, student UIA dulu. Diagnose oleh ustaz yang pandai, ada jin dalam badan dia. Ada makhluk halus dalam badan dia. Lalu dinasihatkan untuk berbekam. Ada ustaz yang tahu dekat mana sarang jin iblis itu. Dibuang, Masya Allah, Alhamdulillah, dia sudah sihat dan dah dibuang semua itu. Alhamdulillah dia dapat zuriat sekarang. Seorang anak dia sekarang. Itulah dia mainan jin hadirin. Karena itu buatlah pendinding. Antara pendinding yang baik adalah Hizbun Nawawi. Hizbu An-Nawawi. Banyak kitab cerita Hizbun Nawawi. Dalam ni tak ada lah. Dalam ni tak ada. Ada satu kitab saya namanya Amalan Selepas Solat. Saya tak bawa malam ni. Nak tunjuk saja bagi nampak. Sebab 2-3 malam lepas ada orang tanya macam mana nak buat pendinding. Antaranya ialah buku ni lengkap ni dalam ni. Ada Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi. Kemudian Ratib Al-Attas dengan Ratib Al-Haddad. Yang ini 3 itu. Itu amalan yang kuat untuk jadi pendinding kita. Buatlah sebab rambut sama panjang, rambut sama hitam, hati lain-lain. Jaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbahagi kepada 2 bahagian sebagai berikut. Hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri. Puasanya sah, tapi pahalanya batal. Perlu qada, tak perlu qada. Berdasarkan hadis, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atashu wal-'atas. Musnad Ahmad, berapa ramai orang yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga sahaja. Maksudnya pahalanya kosong, malah dia berdosa, tapi puasanya sah. A'ifus siyam fa inna siyama laysa minat ta'am wala minasyarab walakin as-siyama minal ma'asi. Rawahu Abu Daud. Abu Daud ini orang yang sangat alim. As-Sajastani, Abu Daud As-Sajastani. Beliau pernah pesan kepada penduduk Makkah, mana-mana hadis yang saya tak bagi komen, silakan beramal dengannya. Alim. Dan beliaulah satu-satunya orang Arab. Dalam perawi hadis yang 6 itu, beliaulah orang Arab. Subhanallah. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam An-Nasai, semuanya bukan Arab. Seorang sahaja,
Al-Imam Abu Daud As-Sajistani. Benarlah yang Nabi sebut, la farqa bainal baina arabiyyin wala ajabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab melainkan taqwa. Siapa yang dulu masuk syurga? Orang mana yang dulu masuk syurga? Orang yang masuk syurga dulu siapa? Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Beliau orang Habsyi. Habsyi bukan orang Arab, orang Ethiopia. Nah, ketika Nabi di Mi'raj, Nabi dengar ada tapak kaki di dalam syurga. Dan Nabi kenal itu tapak kaki Sayyidina Bilal ibn Rabah. Kenapa? Sayyidina Bilal ibn Rabah setiap pagi dan setiap hari akan azan. Bila azan subuh, Nabi masih di rumah. Sebab itu solat subuh, solat sunat di rumah. Dan selepas azan subuh, dah ramai orang menunggu Nabi dalam masjid, barulah Sayyidina Bilal pergi ke rumah Nabi. Berjalan, setiap kaki dia barulah ketuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak berani ketuk dengan ni. Tak berani ketuk dengan kuku. Tapi ketuk dengan ini. Kalau ketuk dengan kuku kan kuat. Tuk, tuk, tuk. Kalau kita, boom, boom, boom. Subhanallah. Adab. Adab. Beliau tak berani ketuk dengan kuku ni. Dengan gini. As-salah ya Rasulullah. Every day macam tu. Sebab itu, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Ni tapak kaki Sayyidina Bilal. These are the footsteps of Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sampai Nabi kenal dalam syurga. Sebab itu, ada satu ketika Nabi panggil. Mana Bilal? Nabi panggil ketika bersama dengan sahabat. Aina Bilal? Mana Bilal? Bilal datang. Labbaika ya Rasulullah. Sahabat kalau dipanggil Nabi, mereka akan datang dengan tunduk. Tunduk gini, barulah angkat sikit. Labbaika ya Rasulullah. Tapi tunduk lagi. Dia bukan macam ni. Labbaika ya Rasulullah. Tak berani mereka. Taklah mata macam tuan-tuan tengok saya lah. Tak berani. Sahabat, labbaika ya Rasulullah. Tak berani. Sehebat-hebat Sayyidina Abu Bakar, bapa mentua Nabi. Sayyidina Umar, bapa mentua Nabi. Tapi tidak ada riwayat daripada keduanya, termasuk Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi. Tidak ada riwayat di dalam hadis tiga orang ini, min kibaris sahabat yang besar ini, meriwayatkan bagaimana bentuk muka Nabi. Bagaimana mata terletak, hidung terletak, ni terletak, bagaimana tak ada riwayat. Tapi kalau Nabi berjalan memang ada. Idza masya yatakaffa asy-syama'il al-Muhammadiyah. Ketika Nabi berjalan tegap, seperti orang yang turun daripada bukit. Turun daripada bukit tak boleh santai lagu tu. Santai lagi dia dulu main. Dia mula sampai kat bawah tergolek. Idza masya yatakaffa. Seorang pun tak berani. Sebab selalunya bercakap dengan Nabi begini. Labbaika ya Rasulullah. Siapa yang meriwayatkan hidung Nabi, muka Nabi, gigi Nabi siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab beliau ketika umur kecil bersama dengan Sayyidina Zubair. Abdullah bin Zubair, masa kecil. Sampai growing up, budak kecil sebab Nabi nak balas. Waktu dahulu ayah saudara beliau Sayyidina Abu Talib menjaga beliau. Ketika kahwin dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, beliau seorang bilioner. Kenapa beliau seorang dikatakan bilioner, bukan milioner? Bilioner. Sebab beliau ikut serta dalam perdagangan rihlatas syita'i was-saif. Daripada Makkah nak pergi ke Syam tu 1 bulan. Perjalanan balik 1 bulan. Dan perginya jauh. Kalau setakat jual cendol tak jadi. Mohon maaf ni, siapa yang jual cendol yang sedap. Ni nak cerita. Ni nak cerita dekat negara Arab ni. Dekat Shah Alam silakan. Cendol sedap, masya-Allah. Tapi tak boleh lawan cendol dekat Bukit Katil Melaka. Itu yang cendol paling sedap dalam dunia. Aladdu cendolin ala wajhil arad. Ini pengalaman saya lah. Ada satu cendol dekat Bukit Katil Melaka kan. Bukit Katil kan. Subhanallah.
Saya tak pernah makan cendol sesedap itu, Pengaji. Itu yang paling sedap dalam dunia saya rasa. Cari nanti ya. Dekat Melaka, Bukit Katil. Tak ingat sekarang apa nama surau tu. Setelah saya ceramah perdana lah, dibagikan cendol. Ya Allah, sedapnya. Saya pun makan semangkuk je. Hati sebenarnya nak lagi 2 mangkuk. Tapi segan. Sebab itu beliau perniagaannya dan ada perompak-perompak di tengah jalan. Sudah pasti dia akan sewa orang yang jaga dan barang tu bukan sedikit. Sebab itu beliau ikut serta. Pergi sahaja dikatakan untanya bawa barang dagangan 70,000 dirham. 1 dirham sama dengan 30 ringgit. Darablah berapa? Tu untuk 1 ekor dirham. 1 ekor unta. Macam mana jadi satu ekor dirham ni? 1 ekor unta. Hadirin, itulah dia. Masya Allah, Masya Allah. Naam. Apa cerita saya tadi? Sayyidina Ali. Masya Allah. Ahsantum. Sayyidina Ali, kerana Nabi nak balas. Itulah sepatutnya kita nak balas kebaikan orang. Beliau jaga, Nabi jaga Sayyidina Ali, jadi anak angkat. Sebab itu bila anak angkat, dia tengok muka Pak hari-hari, tengok muka Pak. Sebab itu beliau antara paling tahu hal ehwal Nabi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ajaib sekali. Beliau ketika meriwayatkan hadis, beliau katakan Nabi selepas tangan, Allahu Akbar, tangan di bawah pusat. Tangan Nabi, Allahu Akbar, di bawah pusat. Itu Sayyidina Ali, itu riwayat Sayyidina Ali yang dipakai oleh madhab Hanafi. Sayyidina Ali ni, take note. Orang yang paling tahu hal ehwal Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar, di bawah pusat. Sayyidina Ali yang sebut ni. Walhal beliau adalah anak angkat Nabi. Sebab itulah uniknya yang namanya fiqah. Sebab itu tidak ada satu madhab pun letak di atas dada, walaupun hadis yang sahih riwayat Sayyidina Wa'il mengatakan di atas dada. Oleh kerana qarinah kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar 'inda sadrihi. Sayyidina Ali tahta surrah. Imam Malik ibn Anas yang hafaz ratusan hadis, idza dzukira al-hadis fa Malikun najam. Kata Imam Syafi'i, ini adalah Imam Malik ibn Anas pun letak kat bawah. Ajib, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini letak kat bawah, apa yang datang letak kat bawah. Naam. Muliakanlah ibadah puasa. Sesungguhnya puasa bukan hanya dengan tidak makan dan tidak minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari maksiat. Daripada mak sangat. Tolong betulkan. Itulah yang namanya typo. Mak sangat. Siapa yang berpuasa tak makan tak minum, itu puasa orang awam. Tambah satu lagi yang dah kahwin, tak bersama suami ataupun isteri di siang hari, itu puasa awam. Sebab dia hanya, kata Imam Al-Ghazali, kafful batni wal faraji an qada'i syahwat. Dia tahan perut dan tahan syahwat. Tahan perut, tak makan tak minum. Tahan syahwat, tidak bersenggama. Tahu bersenggama? Bahasa Indon. Bersenggama suami isteri di siang hari. Saya nak kena sebut juga benda ni, bukan nak hailah, tidak. Tapi kadang-kadang takut nanti kalau terbuat benda tu akan jadi musibah besar pada kita. Yang saya cerita malam pertama dulu, ingat tak? Malam pertama ada satu kaedah untuk mengelak daripada kena kafarah jima' waktu siang hari. Kan saya cerita malam pertama, tapi saya tak sebut benda tu. Malam akhir baru saya sebut. Supaya saya nak tengok orang mengaji ni masih ramai ataupun sikit. Ini boleh bertambah ni. Malam lah bertambah. InsyaAllah nanti pukul 12.30 saya berhenti. Ada ijazah nanti. Nanti ambillah setiap satu sijil akan ada nanti. Simpan elok-elok. Itu kenangan dunia akhirat. Dunia akhirat. Nanti saya cerita. Kalau saya kuat, saya cerita hadis tu. Kalau saya tak kuat, saya tak cerita.
Kenapa perlu kita kenal kawan-kawan yang mengaji sama-sama ni? Kenapa perlu? Ada hadis riwayat Imam Tabarani yang sangat mahal. Nah, sehingga kalau kawan tu, kalau ramai masuk syurga, tiba-tiba kawan tu tak masuk syurga. Nah, kalau saya kuat saya cerita, kalau saya tak kuat saya tak cerita hadis tu. Nah, sekarang saya cerita kaedah macam mana nak mengelak daripada kena kafarah, especially bagi orang yang baru kahwin. Orang baru kahwin kena pula bulan Ramadan. Nah, jadi macam mana? Orang yang dah lama kahwin tak perlu ni. Begini, ketika siang hari dua-dua bersemangat. Faham maksudnya nak? Ataupun lelaki abangnya selamat. Selamat pula. Semangat. Nah, ikut Tok Guru siap mak sangat. Memang itu tanda kasih dengan guru tu. Totally imitating guru kan. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada orang yang kau cintai, kau taat padanya. Sebab orang yang mencintai kau, orang yang dicintainya dia taat padanya. Kalau orang tu silap, dia silap juga. Itu saja yang itu tak betul tu. Nah, caranya ialah kalau dua-dua bersemangat ataupun seorang bersemangat, masya-Allah, caranya ialah kalau dia buka puasa dengan benda itu, kerja bakti itu, barulah kena kafarah, bebaskan hamba. Itu namanya kafarah kubra, itu denda besar. Jadi kena kafarah membebaskan hamba. Tak boleh kena puasa 2 bulan berturut-turut. Hadirin, jangan kata 2 bulan berturut-turut. Sebulan tadi pun tak tahan. Oleh itu ada satu kaedah. 2 kaedah sebenarnya. Yang pertama, pergilah musafir. Pergilah ke Kelantan. Ataupun pergilah bermusafir yang jaraknya lebih 2 marhalah. 56 mil batu atau 80 lebih kilometer. Bermusafir. Bila bermusafir, apa hukum orang yang berpuasa bermusafir? Boleh buka puasa kan? Tidaklah dia kena bukalah puasa, tidaklah kena hukum itu. Kalau dia buat di dalam perjalanan. Satu lagi, tak nak musafir, tak ada duit. Mungkin nak jaga, nak simpan duit untuk hari raya. Mungkin apa yang dia kena buat kat rumah tu bukan nak tunjuk jalan ni, bukan. Ni memang dah tak tahan, mohon maaf sangat. Caranya ialah buka dulu puasa itu dengan minum ataupun makan. Buka dulu. Makan, minum, barulah jeling orang sebelah tu. Are you ready? Itu pelik sangat tu. Mohon maaf, gurau-gurau dah. Jadi, hadirin, itulah namanya hilah dalam kaedah fiqh. Hilah tu bukan menipu, tak. Ada cara lain yang boleh menyelamatkan kita daripada terkena denda yang takut-takut tak larat kita nak selesaikan. Jangan kata puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan sebulan tu pun tak tahan. Itu caranya. Baik, berhenti kat situ. Faedah hukum melakukan ghibah, mengumpat, namimah, mengadu domba, atau kizib, menipu, atau maksiat-maksiat lainnya, apakah dapat membatalkan puasa atau hanya sekadar membatalkan pahala puasa sahaja? Dhabit sedikit. Ghibah itu namanya backbiting. Ghibah itu namanya backbiting. Bite the other's back. Bite the other's back. Tak faham, Backbiting ataupun mengumpat ialah menceritakan sesuatu keaiban yang betul berlaku pada orang itu di belakangnya. Kalau orang itu dengar, dia akan marah. Semula menceritakan kepada orang lainlah keaiban yang betul berlaku pada orang itu di belakangnya, dan kalau dia dengar, dia marah. Contoh, orang itu gagap,
Gagap tu memang betul berlaku pada dia. Dia pun sembang dengan kawan, hang tahu tak? Dia tu gagap orangnya. Walhal, itu keaiban kan? Itu namanya mengumpat. Kalau orang tu dengar, dia marah. Definisinya kena tepat. Sebab, kalau dia ceritakan sesuatu yang tak betul, keaiban yang tak betul tentang diri orang yang diumpat itu bukan nama ghibah, itu bukan nama backbiting. Itu namanya slandering. Slandering adalah fitnah. Sebab dia create buat benda yang tidak betul dengan orang itu. Sebab itulah fitnah lebih teruk daripada membunuh. Maksudnya apa tu kesannya? Memang dosa besarnya adalah membunuh. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, ai dosanya itu. Apa ini? Kesannya itu. Adapun dosa, memang dosa membunuh lebih besar. Mengumpat itu tidak sebesar dosa membunuh, tapi dia boleh bawa fitnah sampai berlarutan, sampai 7 keturunan. Jaga-jaga. Karena itulah bila orang mengumpat, terus kita, ya akhi, saya berpuasa, cukup. Jangan kata, ya akhi, anta berpuasa. Ya akhi, saya berpuasa. Supaya dia hormat kita. Situ aizzahnya kita. Aizzah, look, I'm now fasting. I don't want to hear anything that could apa dan seterusnya. Karena itu ada orang datang, kamu tahu tak? Ni bahasa-bahasa mengumpat ni, kita tahu Kamu tahu tak? Dia gitu dulu. Kamu tahu tak? Kenapa? Kita pun macam bubuh api jugalah minyak. Kenapa? Cakap terus tak tahu. Cakap tu, hang tahu tak? Tak tahu? Tak tahu, full stop kat situ. Hang tahu? Tak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni, hang tahu tak? Apa tu nak dengar tu? Hang jangan main-main dengan dia. Pasal apa? Pasal dia itu adalah buaya darat. Mula mengumpat orang, dia tu buaya darat. Sepatutnya orang ni kata, Syekh, jangan mengumpat orang. Tapi kalau dia kata, Syekh, jangan sebut lagu tu. Dia bukan buaya darat. Kawan ni pula tanya, kenapa? Dia, kenapa yang sama tu? Dia bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Dia lagi tambah. Patut-patut kan? Akhi, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tu patut kita baca ayat itu. Dia pula tambah, hang tak tahu. Dia bukan buaya darat. Dia buaya darat dan laut. Mujuk dia tak kata dan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan. Terdapat perbezaan pendapat sebagaimana berikut. 1. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita kalau boleh bila mengajar, bila bersembang dengan kawan, mulut ni biar tak lekang sebut nama ulama. Kenapa? Sebab barakah. Disebut oleh Sayyidina Sufyan ibn Uyainah, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang salih, mencurah-curah rahmat turun. Itu baru nama orang salih kan? Macam mana kalau sebut nama sahabat? Lagilah. Bila sebut nama sahabat, sunat taradi, radhiyallahu anhu. Kalau sebut nama Nabi, Sayyidus Salihin, ketua orang salih. Lagilah. Kalau sebut nama Allah, lagilah. Jadi rumah kita tu mungkin dah dihuni oleh jin, mungkin dihuni oleh macam-macam. Pasangkan mengaji agama. Pasangkan qasidah-qasidah memuji Nabi di rumah tu. Supaya tiang-tiang tu dia mendengar nama Nabi. Rindu mereka nak dengar nama Nabi. Lantai-lantai, ceiling, lampu. Ini dengar kadang-kadang orang menyanyi, kadang-kadang orang berdangdut. Jadi kurang barakah lah. Menurut pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ada tak hadis tentang khamsun yuftirna shaim dekat sini? Saya tak sempat nak rujuk. Ada satu hadis lagi, Nabi menyebut khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara membatalkan puasa. Al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu wal-yaminul kadhibah.
ada 5 perkara. Membatalkan puasa. 1, dusta. 2, namimah, mengadu domba. Kemudian fitnah. Kemudian bersaksi palsu. Kemudian al-qaulu zur. Qaulu zur ni macam dosa juga, yang tidak berfaedah. Ulama katakan ajruha, pahalanya, bukan batang tubuh puasanya, tapi pahalanya. Itulah dia mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Menurut pendapat al-Imam Al-Auza'i, dapat membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasa itu sendiri. Beliau sendiri tidak jelas, maksudnya boleh sahaja dia kata, tapi tak semestinya. Menurut pendapat al-Imam Al-Azra'i, terkena dosa ghibah mengumpat, akan tetapi tetap mendapat pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri, tapi dosa mengumpat itu adalah sama juga sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Mengumpat tetap berdosa. Hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri adalah seperti berikut. Sebab pengarang kitab ini bermadzhab Asy-Syafi'i, guru kami ini, sebab itu beliau katakan ya, tak batal puasa tapi batal pahala puasa. Ghibah, iaitu membicarakan kekurangan orang lain meskipun memang benar keberadaan hal tersebut. Memang kamu tahu tak? Kamu tahu tak tu bahasa mengumpatlah tu. Kamu tahu tak? Imam tadi sembahyang, kain dia dah gajah berdiri. Sebetulnya gajah duduk terbalik, tu maksudnya. Terbalik kain imam tu. Hairan, sembahyang ni tengok orang apa? Habis kain dia tahu duduk tak duduk gajah tu. Sebahagian ulama sufi mengatakan siapa yang solat dan dia tahu siapa yang solat di sebelah dia, dia tak khusyuk. Siapa yang solat dan dia tahu siapa yang solat sebelah dia, itu namanya dia tak khusyuk. Kalau kita bukan sebelah saja, 5 orang sebelah tu kita tahu. Orang depan tu sebab itu seorang sahabat Nabi, seorang tabi'in, Sayyiduna Sa'id ibnul Musayyib, Sayyiduna Sa'id ibnul Musayyib, diriwayatkan beliau selama 40 tahun solat tidak pernah tengok tengkuk manusia. Solat 40 tahun ma'ajah, tidak pernah tengok tengkuk manusia. Kenapa? Sebab beliau solat di saf yang pertama. For almost 40 years, 40 tahun. Saf pertama mana ada tengkuk? Tengkuk tuan imam lah kalau ni kita solat berapa ribu tengkuk kita tengok. Mohon maaf esok solat Jumaat kan. Habis kita tengok tengkuk orang. Masya Allah. Haji ni dah beruban dah haji ni. Berapa umur dia sekarang? Tapi kenapa uban dia lebat sangat? Tak macam orang lain. Mungkin genetik kot Lailah lupa baca Fatihah. Dia duduk sibuk benda tu Kerana itu waktu solat tengok kat bawah. Masalah ni bukan problem. Masalah ni adalah perkara yang nak dibincangkan. Bukan masalah problem tu. Jika seseorang yang dalam keadaan berpuasa membicarakan kekurangan orang lain, ghibah, mengumpat, maka dia akan mendapatkan dosa mengumpat. Juga terhapuslah pahala puasanya. Dan jika ia bertaubat, maka terhapus baginya dosa ghibah, adapun pahala puasanya tidak kembali. Ajib. Kita ulang balik. Orang itu kalau dia mengumpat, maka dia dapat dosa mengumpat tapi puasanya sah. Tapi kalau dia bertaubat, diampunkan dosa mengumpat tapi pahala tetap tidak dapat, tak dikembalikan. Rugi saja. Hukum riba adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar berdasarkan firmanullah Ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya, zalim, dizalimi. Maka Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang lebih jelas dalilnya yang sebelah tu, yang saya baca tadi tu. Perasan tak? Allah kalau menggunakan sifat sama' dengan sifat basar,
Allah selalu menggunakan sama' dahulu baru basar. Wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un sama' dengan basar, sama dengan basar. Wallahu sami'ul basir. Nah, ini di sini alim. Di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al basir. Apa kaitan dia? Kenapa Allah gunakan sebegitu? Wallahu alam. Ini mulahadzah ulama-ulama ahlul adhwaq. Sebab kadang-kadang orang mengatakan, apa salah kita katakan Allah ada tangan? Tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Allah ada muka, tapi muka Allah tidak seperti muka manusia. Allah ada tumit kaki, tapi tidak sama dengan tumit kaki manusia. Tak salah kita sebut begitu kata mereka berdasarkan dalil. Apa? Kita katakan Allah mendengar, tapi mendengar Allah tidak seperti mendengar kita. Allah melihat, tetapi melihat Allah tidak seperti melihat kita. Orang yang tak mengaji sifat 20, dia akan kata betul juga. Nah, orang tak mengaji sifat 20. Tengok orang mengaji sifat 20. Nah, tengok. Jawapan kamu tadi, itulah dia jawapan kami. Sebab mereka nak katakan, kalau kita katakan Allah ada telinga, tapi telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Allah ada mata, tapi mata Allah tidak seperti mata manusia. Dalil mereka tadi, wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tapi mendengar Allah tidak seperti mendengar manusia, melihat Allah tidak seperti melihat manusia. Kita katakan itulah jawapan kami. Tapi kita tak pernah mengatakan Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Ya, seperti yang kamu sebutkan. Allah mendengar dengan telinga, tapi tak seperti telinga manusia. Macam kamu katakan, tak, kami tak sebut begitu. Sebab Allah mendengar bukan dengan telinga. Sifat 20, selalu saya ulang dekat sini. Allah mendengar dengan sifat. Sifat tu namanya apa? Namanya sama, terjemah pendengar. Orang sifat 20 tahu jawab ni. Pendengar. Allah melihat bukan dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat. Sifat dulu. Apa nama sifat tu? Basar, terjemahnya adalah pelihat. Ni kemah kalau tak kita sendiri trap dengan soalan yang tricky sebegini. Itulah bedanya. Itulah bedanya. Naam, Allah mendengar, sahih. Kami pun katakan Allah mendengar. But we are not saying Allah mendengar dengan ears. But the ears of God is not resemble as what possess. What man possess. Tak. Kita sebut begitu. Faham tuan-tuan? Sebab itu mengaji sifat 20. Kalau tidak, nanti kita berbicara tentang Allah, tapi sebenarnya kita berbicara tentang makhluk. Akidah ketika itu akidah ahli fasik dengan akidah ahlul bid'ah. Kerana itu mengaji balik sifat 20 dengan mendalam. Paling kurang kita tahu dapat beza mana makhluk, mana Allah dengan makhluk itu. Bila makhluk, ingatlah yang namanya apa tadi? Jirim dengan arat. Saya selalu ulang benda ni sebab Tuan Guru Haji Saleh suruh ulang benda ni. Kita siapa pun kita, mungkin kita profesor ke, profesor madya ke, apa pun pengajian kita, kalau tak alim sifat 20, belum lagi selamat. Terutama sekali dalam bab jirim dengan arat. Sehingga ulama mengatakan apa? Man taraka arba'an kamula imanuh. Siapa tinggal 4 perkara ini, sempurnalah iman dia. 1, aina. Yang kedua, kaifa. Ketiga, mata. Yang keempat, kam. Faham benda ni insyaAllah. Dia tak akan sebut ever Allah melihat dengan mata. Sebab mata itu adalah termasuk di dalam jirim. Ataupun dalam jisim. Jisim itu yang kathif. Itu yang saya sebut dahulu. Bukan nak bunyi belagak tak. Kalau kata Dajjal mai, Dajjal kata hang po. Mai kat Shah Alam hang po.
Saya ni Tuhan hang apa? Mai seorang ketua darjah kita. Tak. Ya darjah, hang pi balik. Hang pi balik. Darjah pula tanya pasal apa? Hang bukan Tuhan. Hang adalah jurim. Oh dia. Buka nota tu. Nota sifat 20 tu. Hang adalah tengok dulu. Hang adalah jurim. Darjah. Jirim tu apa? Main ngaji sifat 20. Ya lagu tu. Dan ni ayat guru kami ni. Syekh Ahmad Ridauddin hafizahullah wa ra'ah. Anda ulang balik je. Nak tunjuk. Nah, bila semayang nanti bau harum. Itu bukan Allah itu. Sebab harum itu arat. Nah. Panggil mai. Allah mai apa? Tak. Ni latif. Jirim tapi latif. Lagu mana pun nak kita tak. Bila kita kemas sifat 20 ni. Nah, jangan do not take it for granted. Tak. Siapa pun kita. Nah, tuan-tuan, saya tekankan benda ni sebab benda ni penting. Imam Ghazali sebut la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah itu kalau tak kenal siapa yang diibadahkan. Nah, Imam Abu Hanifah An-Nu'man beliau sebut man wasafallaha bi ayyi sifatin bashar faqad kafar. Siapa yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat manusia, maka dia jadi kafir. Sebab itu lemah fikiran kita nak mengungkap bagaimana Allah itu. Itu maksudnya kita telah mengenal Allah. Nah, seperti yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-ajazu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhati kufrun wa isyraku. Tak, lemah kita nak mengenal Allah tu lagu mana tak tahu. Itu namanya mengenal. Tapi boleh, kalau boleh kata tang ni, lagu ni, tang dengan lagu, tang ni, lagu ni, itu belum lagi. Nah, sebab Allah tak ada tang, Allah tak ada lagu. Nah, kalau tanya lagu mana, tak ada lagu. Lepas itu macam mana, tak ada macam. Habis, tak habis. Habis, tak habis. Pasal kita pun tak tahu lagu mana. Allah. Itu maksudnya kita dah ma'rifah kepada Allah. Tapi kalau boleh lagi tang ni ada tangan nak ni, jangan. Nah, sebab itu disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kitab yang disebut, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Mudhaffar Al-Isfarayini At-Tabsir fid Din. Innal ladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna wa innal ladzi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Allah yang menjadikan tempat, jangan ditanya where is God. Allah yang menjadikan bagaimana makhluk, jangan ditanya how Allah does look like, jangan ditanya. Nah, sedikit berakidah kena sentuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menerangkan makna ucapan buruk dalam ayat tadi adalah mencela orang, memaki, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang dan sebagainya. Orang kalau dah ada amalan daripada tok guru dia, tak sempat nak mengumpat orang. Contoh, hang kena baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tak ada masa nak mengumpat orang. Baru Bismillah, belum lagi salawat, belum lagi tasbih. Orang yang tak ada amalan tu yang masanya kosong-kosong, hak tu ada tentatif mengumpat sikit-sikit. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita dekat dengan Allah, bila kita baca ayat ni, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Orang yang beriman, kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, dia mesti kembang rasa dada dia. Pasal apa? Allah sudi untuk berbicara dengan kewalahan. Sifat perkata Allah tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini Quran yang kita baca, huruf suara ni adalah yang
Yang hadis ini bukan yang qadim. Yang qadim perkata itu. Sebab itu dalam bab tauhid, sifat, kalam itu harus dibezakan. Satu kalam lafzi ataupun kalam nafsi. Yang kedua kalam nafsani, nak berbicara. Ada niat nak berbicara. Dua tu qadim. Tapi kalau kalam masdari ni berkata-kata, bercakap. Saya bercakap sekarang ini. Saya bercakap sekarang ini. Ini namanya hadis. Kemudian satu lagi kalam. Apa? Yang akhir sekali. Kalam lafzi. Kalam lafzi yang ada bersuara ni. Kalam mana ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa? Wa kallama Allah Musa taklima. Khilaf ulama di situ. Tapi kena faham dahulu. Yang kata kalam itu sifat perkata yang tak ada huruf, tak ada suara, tak ada jenis. Saya kalau cakap Melayu, suara je Melayu ni. Tapi sifat perkata yang ada pada lidah saya ni apa bangsa dia? Are you Malay? But then if you speak English, you are just like an Englishman. But if you speak Arabic, you macam orang Arab betul-betul. Sifat perkata tadi, sifat perkata itu tak ada huruf, tak ada suara, tak ada jenis, tak ada apa. Baik, dibezalah yang 4 itu. 5 minit lagi, saya tak bercadang juga untuk, walaupun malam akhir ni, saya tak bercadang untuk memanjangkannya, seperti janji saya, 12.30. Saya akan jawab soalan, kalau cantik 12.30, silakan. Cuma tolong nanti diingat, siapa yang belum dapat lagi buku ni, tolong dapatkan, sebab saya nak ijazahkan di akhir ni. Siapa yang belum dapat, tolong pergi 2-3 orang untuk ambil lah, sebab saya nak baca beberapa amalan untuk diijazahkan malam ni. Yang ini boleh dapat percuma dekat luar sana. Tapi jangan keluar semua. Yang belum, wakil saja. Yang dah dapat, jangan ambil 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhlah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian dari kamu mengumpat orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahu akbar. Allah dengan sifat Maha taubat Allah marah lagi kalau kita tidak bertaubat. Allah marah kalau kita tidak bertaubat. Maksudnya Allah suka kita bertaubat, masya-Allah. Tawwab itu sirah mubalaghah tu. Tawwab. Allah sangat-sangat suka kita bertaubat. Malah kalau kita tidak bertaubat, Allah pula marah. Kenapa kamu tidak bertaubat? Padahal sepatutnya memang kita bertaubat. Ajib, subhanallah. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, bapa beliau namanya Mubarak. Mubarak ini asalnya seorang yang berkulit hitam. Berkulit hitam bekerja di kebun anggur tuannya. Sekali tuan dia kata, saya ada tetamu. Maka datangkanlah anggur yang baik. Dibawa. Subhanallah, anggur itu sangat masam dan pahit sekali. Orang Arab pantang kalau tetamunya terasa hati. Balik tetamu tu sebab orang Arab suka dengan tetamu. Sebab itu yang masyhur orang Arab kalau ada tetamu ahlan wa sahlan. Ahlan maksudnya al-an asbahta ahlan lana. Ahlan tu maksudnya ahli keluarga. Sekarang you are now to be part and parcel of our family. Itu maksudnya ahlan. Wa sahlan, everything will be smoothly served. Yang lain akan jadi senang. Nak mandi ada air bunga. Nak tidur dreamland. Makan already. Itu maksudnya ahlan wa sahlan. Itu orang Arab tu ahlan wa sahlan. Orang Arab sangat memuliakan tetamu. Hatta kalau pembunuh ayahnya bertamu di rumahnya, aib kalau mereka bunuh dalam rumah. Tapi jaga, selagi dia keluar rumah sampai dekat border, tang tu dia bedil. Tang tu dia tembak. Jadi orang Arab terkenal ahlan wa sahlan. Mari kita orang Melayu ahlan wa sahlan.
thumma jalan. Jangan lama sangat sama orang. Cuma jangan lebih 3 hari 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tadi, habiskan dulu supaya jangan tergantung. Ya Mubarak, kenapa kamu serve anggur yang masam ini? Although you have been serving to me years and years. Bertahun-tahun dah jadi pekerja saya. Kenapa lagi serve yang anggur yang masam? Tengok baru terbuka orang ikhlas ni lagu tu lah. Tuan, saya mohon maaf. Saya tak merasa pun anggur itu apa. Tu saya tambah tu bagi nampak terkejut sikit. Hang belas tahun kerja kat saya, tak pernah rasa anggur? Ya, tuan. Saya diamanahkan menjaga kebun anggur, bukan diamanahkan memakan buah anggur. Term tu Masya Allah. Jadi nak jadi cerita, beliau tuan kita ni ada anak gadis yang sangat cantik. Perempuan cantik kan? Lelaki handsome. Yang sangat cantik. Putih. Ini satu yang sangat kontras ya. Dan telah beberapa orang kenamaan bawa anak dia untuk merisik. Semua rejected. We are sorry, your application is rejected. Is sadly rejected. Akhirnya dia kata, wahai mak ni saya ada satu nak bincang. Apa? Saya nak kahwinkan anak gadis kita ini dengan tukang kebun kita. Apa? Dalam Melayu selalu macam tu kan. Siapa yang sebut apa tadi tu? Perempuan. Abah. Dia. Sedih hamba. Tak ada orang lain ke? Bang, are you serious? Yes, I am. Sebab apa, bang? Dia pun sebutlah sifat-sifat dia tadi. Akhirnya isteri dia pun tenang. Tadi apa tu? Tenang. Akhirnya disatukan. Lahirlah anak yang namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak satu tabi'in. Yang kedua ahli hadis. Yang ketiga ahli fiqh. Yang keempat seorang sufi. Yang kelima hartawan. Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau pernah pergi satu tempat dia lah. Siapa nak ikut saya pergi haji? Pakat celapok lah orang nak pergi. Pasal dia orang alim kan? Ramai ratus orang dok pergi. Cuma dia kata lagu ni, siapa nak pergi mohon maaf kena pembiayaan sendirilah. Tidak ada tolong-tolong. Fine, it's okay ya Abdullah. As long as we will be with you, that is more than enough. Pakat ramai pergi, ratus orang dok pergi. Habis haji, kita cepatkan cerita, habis haji, beliau pergi lagi tempat kampung tadi tu. Dan buat macam alumni lah, alumni. Buat alumni. Semua dah pergi tadi ni, Abang Haji pergi hari itu bawa berapa duit. Dan berapa kos Abang Haji beli dengan isteri, maksudnya beli hadiah isteri, anak, kawan-kawan, tuan imam semua sekali. Beliau pun sebut, kos saya hari itu begini-begini, campur dengan apa semua sekali, begini. Beliau kata, Abang Haji, ini duit Abang Haji. Ini beliau punya finance semua tu. Tapi lepas haji lah. Ini duit haji. Cukup semua sekali. Please count it again. Cukup. Khair. Begitulah setiap seorang. Ratusan orang semua difinancekan oleh siapa? Abdullah ibn al-Mubarak. Hadirin. Orang kaya. Sebab itu tidak salah jadi kaya. Ni'mal mal salih li rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik jatuh kepada tangan orang yang baik. Sebab dengan harta itu dia akan infakkan kepada Islam. Siapa di kalangan orang sahabat yang kaya? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sekali sahabat takutkan beliau. Ya ibn Aufin. Wahai ibnu anak Auf. Abdurrahman bin Auf. Kamu tak takut kan? Kenapa?
La tazalu, sahabat takutkan beliau, la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi fima amala bihi. Kamu tak takut ke 4 perkara ni? Tidak bergerak kaki anak Adam nanti di hari kiamat, maksudnya tak akan go to the next step until you pass all these 4 questions. If not, you'll be remaining there. Sampai bila-bila? Satu, ditanya, kamu umur bagaimana dihabiskan? Waktu muda macam mana dihabiskan? Harta, from where you get it and how you expand it. Bagaimana kamu dapat dan bagaimana kamu gunakan. Dan ilmumu bagaimana diamalkan. Dalam 4 perkara tadi, semua satu soalan. Masuk kepada harta, 2 soalan. Hang tak takut kan? Pasal hang banyak duit. Apa kata beliau? Tengok orang kaya yang beriman. Apa kata beliau? Hang pun nak kata apa kat saya? Saya setiap awal pagi akan menderma 100 dirham. 1 dirham 30 ringgit, maksudnya 3,000. Tapi Allah balas balik malam saya dapat keuntungan 1,000 dirham. Satu kan balas 10 dalam amalan. Satu balas 10. 1/3 penduduk Madinah datang minta sponsor pada beliau. 1/3 untuk berhutang. 1/3 bayar hutang. Beliau, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Orangnya sangat hartanya luar biasa sekali. Masa pun dah habis. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu berkata, andai aku ingin mengumpat seseorang, nescaya aku akan mengumpat kedua orang tuaku, kerana mereka berdua lebih berhak untuk mendapatkan pahala-pahalaku. Masya Allah. Siapa mengumpat orang, pahalanya bagi ke orang. Seseorang datang kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Bukan Busri. Kalau Busrah tu dekat Syam. Ini Basri dekat Basrah. Basrah tu dekat Iraq. Beliau ini adalah dikatakan ketua tabi'in. Walaupun khilaf, ada yang mengatakan ketua tabi'in adalah Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Tapi kebanyakan kata beliau. Kenapa? Beliau sempat berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Malah Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang tahnikkan beliau. Orang salih tahnikkan beliau. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah minum susu Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isterinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Apa lagi hadirin? Minum susu daripada isteri Nabi, mengalir susu tu jadi darah daging. Lepas tu Sayyidina Umar pula tahnik. Semua orang saleh tu. Jadi kalau ada anak, cari orang saleh. Jangan namanya saleh. Mudah-mudahan namanya al-ismu yadullu 'alal musamma, mudah-mudahan namanya saleh, orangnya pun saleh. Sahabat saya di UAE dulu, senior saya, mudah-mudahan dia tak dengar live ni, tapi dia baik insya-Allah. Nama beliau Rahmatullah. Rahmat Allah. Tapi perangai beliau nakalnya, Masya Allah. Beliau namanya Rahmatullah. Perangai nakalnya tu, Masya Allah. Namanya Rahmatullah, perangainya Masya Allah. Tracksuit orang diambilnya. Saya percaya nama yang baik, insya Allah orangnya baik. Satu ketika kami berpisah, saya masuk UAE, dia duduk di Sarawak lagi, mudah-mudahan dia tak dengar. Satu malam Ramadan, bukan nak cerita, saya i'tikaf di 10 yang terakhir di Masjid Negeri Kuching. Saya tengok orang depan saya ni berkelubung macam ni. Kelubung. Daripada tadi saya tengok, tak mengantuk ke dia mengantuk? Saya di belakang. Kalau mengantuk, gini kan? Gini kalau mengantuk, dia steady. Memang saya tahu dia orang yang tak mengantuk. Subhanallah, sampai saya kagumlah di belakang tu. Siapa orang ni? Daripada tadi dia berzikir kuat. Jadi oleh kerana kami ada sahur, jadi masing-masing lah, tengoklah. Bila dia berpaling, ya Allah, Rahmatullah yang Masya Allah dulu tu. Hadirin, bagi nama anak elok-elok ya, insya Allah. Nanti anak tu akan jadi seperti yang dinamakan.
Saya habiskan yang ini, kemudian kita berhentilah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan mengkhabarkan bahawa si fulan telah mengumpat beliau. Masya Allah. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri datang kepada orang yang telah mengumpatnya seraya membawa satu bekas yang berisi makanan. Ada juga pendapat kata beliau tak bawa, tapi orang yang khabarkan kepadanya, orang tu mengumpat kamu. Betul ke? Tunggu satna, dia pun masuk dalam rumah, dia bawa buah, letak dalam bakul. Dia katakan, bagi buah ni dengan orang yang mengumpat saya ni, bagi dengan bakul-bakul sekali. Yang tu saya tambah tu, dia tak sebut. Bagi buah ni pada orang yang mengumpat saya. Nah, of course dengan bakul sekali. Ya Tuan, ni ceritanya. Ya Tuan, kenapa Tuan buat begini? Walau dia mengumpat Tuan. Apa kata beliau? Ini adalah hadiah untukmu. Tapi ini nampak gentleman lagi kan berdepan. Ini adalah hadiah untukmu. Kerana aku mendengar bahawa kamu telah memberikan hadiah berupa pahalamu kepadaku. So, orang yang mengumpat orang lain seolah-olah bagi pahala pada orang lain. Karena itu mengumpatlah saya. Nah, nah tak, itu kesimpulan yang salah tu. Kan orang mengumpat orang lain, he just transferring his reward to his. Nah, jadi mengumpatlah saya, nah, supaya banyak pahala saya. Bukan kesimpulan yang betul. Nah. Tapi kalau orang mengumpat, memang hakikatnya dia telah bagi pahala itu pada orang yang diumpatinya. Yang terakhir, Al-Imam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat ni berkata, sesungguhnya saya teringat, beliaulah yang sebut, Abu Umamah Al-Bahili, beliaulah yang sebut, nanti kalau saya meninggal dunia, timbuskan aku, kemudian tolong kamu, jangan balik dahulu dengan kadar orang menyembelih unta dan membahagikan daging-dagingnya. Jangan balik dahulu. Kemudian tolong bacakan di kepalaku 11 kali Qul huwallahu ahad. Itu yang saya pernah sebut kat sini ni. Dan paling bagus Suratul Baqarah, sebab aku mendengar Nabi berbuat demikian. Nah, beliaulah yang meriwayatkan hadis itu. Kenapa? Sebab orang yang dalam kubur tu, setelah kita kuburkan dia, jangan balik dulu. Sebab apa kata Nabi? Bila seorang sahabat dikuburkan, Nabi katakan, tunggu sekejap, qifu, tunggu sebentar, was'alu lahu, mohonlah keampunan untuknya, fa'innahul an yus'al. Sekarang dia telah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebab itu kita kalau balik, kalau meninggal ni, saya nak pesan, dalam kitab ni ada. Tolong sama-sama kita, sebelum kita pejam mata menutup usia, buat dua perkara. Satu namanya Al-Munjiyah As-Sughra dalam kitab ni, iaitu pelepasan kecil. Apa? Beli diri kita daripada Allah. Beli, bukan memang kita milik Allah, tapi seolah-olah kita beli dengan 70,000 la ilaha illallah. Usahakanlah 70,000 la ilaha illallah sebelum kita tutup mata. Baru ni saya ceramah di Taman Tun. Bila saya nak balik, ada seorang nenek datang. Ustaz, yang kata 70,000 tu setakat tu saja ke? Kalau kita baca lebih boleh ke? Rupa-rupanya dia dah khatam 70,000 itu. Wah, kagum saya nak. Saya kata tak apa, niat untuk orang lain pula. Kalau kita niat untuk pok, dengan automatically kita baca sekali. Nah, yang orang bersungguh ni, sebab dia tak ada ilmu yoko. Kalau ada ilmu yoko, dia tak amai benda ni. Yoko. Dia tak amai nak. Yang kedua, ni lebih lagi, khatamkan baca Qul huwallahu ahad 100,000 kali. Nah, itu namanya Al-Munjiyah Kubra. Siapa yang ada kitab ni, jangan balik dulu, melainkan ada kitab ni, nah, iaitu muka surat 56. Muka surat 56. Nah. Baik, saya habiskan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seorang hamba akan diberikan kitab amalannya pada hari kiamat dan akan terlihat di dalamnya pahala amalan-amalan tersebut. Sedangkan dia tidak pernah merasa melakukannya selama di dunia. Dia pun hairan, mai mana pahala ni? Maka dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Allah, dari manakah pahala amalan-amalan ini? Maka Allah menjawab, dari orang-orang yang telah mengumpatmu. Allahu Akbar. Eloklah saya habiskan faedah. Ghibah hukumnya adalah haram kecuali pada 6 masalah. Ini disebut juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hukumnya boleh. Sebahagian ulama menjelaskan 6 masalah tersebut dalam mutiara syairnya, iaitu
al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhihirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Begitu cara baca kalau baca syair ya. Mengumpat kekurangan orang lain bukanlah termasuk dalam kategori ghibah yang diharamkan pada 6 masalah, iaitu orang yang dia zalimi. Dia mengadu kepada hakim, dia kena cerita satu-satu dengan detail, tidak mengapa. 2, orang yang menerangkan kepada orang lain. Contoh, kawan tu nak jadikan dia menantu, walhal orang itu Masya Allah bukannya orang hantu. Jadi mohon maaf bahasa jarang saya guna perkataan tu. Saya rasa selama umur 40 tahun ni, inilah kali pertama saya guna perkataan tadi Ya Allah, kenapa Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Kenapalah saya kata orang hantu? Astaghfirullah. Walau dia orang. Memang hantu pun. Sebut lagi. Hadirin, itu istilah peribahasa Melayu kan. Kalau orang tu pangai macam HNTU, itulah yang orang sebut, hang ni macam HNTU. 3, orang yang memberikan peringatan kepada orang lain, contohnya orang ini orang yang zalim, jaga-jaga kamu. Orang yang menunjukkan kefasiqannya, dia memang minum arak, dia memang, mohon maaf ya, kaki PEREM. Kena bagi tahu juga. 5, orang yang menanyakan hukum. Orang tanya hukum, kita kena tanya, macam mana? Cuba cerita hal yang sebenar. Tok Qadhi, saya punya suami ni orang yang tangkai jering. Orang yang kedekut tu apa? Tangkai jering. Yang hidung-hidung tu apa? Itu saya tak mau sebut Ramadan ya. Yang berkaitan dengan hidung-hidung tu. Jangan TAIK tu jangan sebut ya. Yang ke-6, orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran, itu dibolehkan. Hadza namimah. Itu kita sambung tahun depan ataupun sambung bila-bila nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Yang ini wassalamualaikum, kemudian tak habis lagi Baik, saya nak habiskan ini. Mungkin Ustaz Khairul akan bawa sijil nantilah untuk tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sempat saya jawab. Ada lagi ke Ajah? Tak ada dah. Panjang soalan ni, satu kertas. Soalan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf Ustaz tidak dapat hadir untuk pengajian yang terakhir. Mula-mula dah minta maaf ni. Saya menyertai terlibat dengan NGO Muslim K dan bertolak pada malam ini. Kami akan berprogram di kampung orang asal. Orang asli pos bakar. Betul sebutnya? Pos kena bakar. Gua Musang. Gua Musang. Saya teringat dengan pak angkat saya. Siapa yang duduk dekat Gua Musang tu, namanya Felda Ari. Saya ada seorang pak angkat. Orang panggil dia Pok Ya Kate. Pok Ya Kate. Sebab betis dia panjang. Panjang betis. Orang Kelantan sebut betis panjang. Kate. Pok Ya Kate. Teringat dengan Pok Ya Kate. Hidup lagi ke dia tak? Masya Allah. Untuk menyampaikan sumbangan daripada orang ramai kepada penduduk mu'alaf, orang asli, di samping melakukan pemeriksaan kesihatan 8 jam. Masya Allah. Ini mulia sangat. Saya kalau orang terlibat NGO Muslim ni, saya respect lah. Sebab bukan senang kita nak bagi masa mereka boleh. Masya Allah. Dengan rendah hati saya dan rakan-rakan dari Muslim K mengharapkan doa daripada Ustaz Muhadir, para ustaz, para ustazah dan para asatidah dan sahabat-sahabat yang lainnya agar kami tiba dengan selamat dan pulang dengan selamat. Kita doana, Allahumma amin. Allahumma sallimhum fi safarihim. Allahumma sallim fi safarihim. Allahumma sallim fi safarihim birahmatika ya akramul akramin wa ya ajwadal ajwadin. Amin. Ingat soalan tadi dah nak habaq. Ini soalan sungguh ni. Adakah batal puasa dan solat bagi orang yang tertelan cebisan kayu siwak? Allah. Kayu siwak tertelan. Mojok tulis kat sini cebisan kayu siwak.
Dia sama ada dua je. Sama ada siwak tu jarang dipakai ataupun memang selalu pakai. Siwak kalau jarang dipakai dia akan jadi kering. Bila kering dia cepat patah yang dia punya tu nah. Kalau selalu dia akan jadi lembut macam tu nah. Jadi jawapannya tidak batal sebab dia tertelan, bukan menelan. Tertelan bahasanya nah. Setelah berbuka puasa, saya terus solat maghrib. Ketika solat saya menelan air liur dan dapat saya rasakan manis kurma air. Ketika saya telan tersebut, adakah ia dikira sebahagian daripada makanan atau adakah ia membatalkan solat? Kalau sedikit saja tidak mengapa. Kalau memang terasa betul, memang terasa manisnya dengan pekat, dengan kau, itu memang batal dah. Kalau setakat flavor dia rasa saja, dimaafkan. Sebab bukan senang air liur ni kan. Kahak saya dapat saya rasakan seakan-akan 24 jam bergantung, melekat di kerongkong saya dan ia melekat atas daripada halqum. Jika saya menelannya, adakah membatalkan puasa solat saya? Nah, ada yang mengatakan batal sebab dia di atas nah. Tapi kalau dah mudarat sangat, kita ambil pendapat yang ringan lah, mengatakan tidak batal nah. Sebab dia masihlah dalam ni lagi, bukan di luar mulut. Kalau dalam ni keluar, kalau keluar nampak zahir ni batal. Kalau sil dalam, tidak mengapa nah. Tambah lagi kahak, tu lagi payah. Soalan ini agak kotor. Tu dia nah. Saya minta maaf Ustaz serta tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah maafu dimaafkan. Apa yang kotor tu? Mari kita dengar nah. Ketika buang air besar, najis yang sudah keluar separuh termasuk semula di dalam sebelum sempat jatuh ke dalam tandai. Adakah batal puasa saya? Kotor ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak, yang ini nampak macam ni kan. Nampak macam lucu, tapi ada permasalahan ni dalam kitab, nanti rujuk dalam kitab idaman penuntut bagi menguraikan yang kusut. Dia ada cerita tentang cacing yang bawah tu koreta kerawit. Cacing kerawit tu, mohon maaf ya, ni lagi kotak. Cacing kerawit tu dia pun keluar kepala dia. Dia tengok dunia Ustaz. Lepas tu dia masuk balik. Ada permasalahan tu nah. Ini hukumnya batal. Nah, sebab dia tak, mohon maaf bahasanya, teran nah. Betul bahasanya. Sebab dia boleh buat benda tu. Nah, dia boleh buat benda tu. Jadi dia kena buat sampai habis. Kenapa dia stop dekat situ je? Sebab dia punya kuasa untuk menerangkannya. Memang kotor sungguh nah. Tapi hukumnya tadi batal sebab dia separuh masuk balik. Sebab dia berupaya untuk menerangkan habis sampai habis nah. Tapi sebenarnya kalau tu jadi kotor sebenarnya. Kita pun potong dia macam tu lagilah. Jangan selalu buat macam tu, nanti kena buasir. Sebab kita potong dia tengah, dia kerai dia potong lagu tu nah. Separuh tinggal, separuh tak. Ya. Batal puasanya. Naam. Ustaz, saya ingin berqiyam di malam hari, alhamdulillah. Apabila saya qiyam, pasti esoknya saya akan tersangat mengantuk pula dah. Sedangkan esoknya saya kerja, sedangkan kerja adalah perkara wajib. Tu dia nak jadi alasan. Dia nak dengar ustaz kata tak apa. Tak apa. Bagaimana tips? Tak apa, dia minta tips nah. Bagaimana tips yang dapat saya lakukan untuk kekalkan tenaga? Selain daripada tidur awal, kerana saya tidak mampu tidur awal, kerana daurah pun sudah habis pukul 1. Malam ni masa nak awal, saya tak mau jawab lagi. Lebih ni tahun depan lah. Betul-betul ya kena. Malam tadi lah ni. Cerita malam tadi ni. Minta maaf atas kurangnya adab saya ketika bertanya. Alhamdulillah, membahagiakan orang kan soalan dia ni. Jadi macam mana? Satu je lah. Saya tak ingat dah, bagi tak amalan tu. Mengantuk macam mana pun kita,
Tapi kena tidur jugalah ya. Mengantuk macam mana pun. Tapi kalau dengan jalan, contohnya makan, minum kopi yang pekat tu, Milo jangan. Milo mengantuk ya. Kemudian malam jangan makan buah-buahan. Buah-buahan tu memang cepat mengantuk. Jadi macam mana? Nak kena tidur juga lah. Tidur tapi pasang alam. Tapi amalan yang paling mujarab apa? Sebelum tidur minum air 2 jug. Mesti bangun. Wajib bangun. Sebelum tidur minum air 2 jug. Wajib bangun. Kalau tak bangun esok 2-3 hari viral lah tu. Kata gurau Sarjana, saja ni gurau Syekh Nuruddin, gurau beliau. Saya sayang dengan beliau. Sampai yang tu pun saya gunakan juga untuk bagi penerangan. Begini ada ayat dalam surah Al-Kahfi. Ayat 107, kalau tak silap saya sampai 111. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada. Ayatnya tu 107 sampai 111. Tolong cek betul tak? Ayat tu surah Al-Kahfi 107 sampai 111 insya-Allah. Kalau kita baca ayat tu sebelum tidur, niat pukul berapa kita nak bangun, exactly akan bangun. Mungkin kita terbangun ataupun mungkin terbangun kerana mercun ataupun mungkin kerana orang buat bising dan sebagainya. Tapi exactly. Cuma kata guru saya Syekh Fahmi Zamzam, dia akan kejutkan kita sekali sahaja. Bila kita terkejut, cuba tengok jam. Exactly, contoh kan. Kita tidur, nak bangkit pukul 7, pukul 4.30 lah. Terbangun, cuba tengok jam. Exactly, 7.30. Syaratnya, dia akan kejutkan sekali sahaja. Jangan nak minta offer lagi. Buka 4.30 ni. Subuh 5.40. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ni jangan-jangan pukul 9 dia balas nanti Pasal dah dia kejut dia tak mau. Saya lajukan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun dengar dalam satu kuliah tentang hadis. Orang yang pergi menuntut ilmu itu diampunkan dosa kedua ibu bapanya, dan satu lagi hadis orang yang memberi salam kepada saudaranya tetapi tidak dijawab, disambut salamnya, salam itu telah dijawab oleh malaikat. Mohon Ustaz jelaskan kesahihannya. Tak sempat saya nak rujuk nanti rujuklah sendiri tentang kesahihan hadis ini, tapi riwayatnya memang ada. Macam mana nak tahu kalau rawa biasanya hadis itu sahih. Kalau ruwiya diriwayatkan, hadis itu biasanya tidak sahih, tetapi walaupun tidak sahih boleh digunakan untuk beramal fadailul amal dengan at-targhib wa tarhib. Bagaimana kita hendak bertawasul dengan sesuatu amalan kebaikan kita, dan bolehkah amalan itu kita gunakan untuk menolong kita sewaktu di dalam kesusahan? Ulama tidak ada khilaf untuk bertawasul dengan amalan orang saleh. Hadis ini disebut di dalam Sahihul Bukhari ketika 3 orang tertutup pintu guanya dengan batu besar. Jadi setiap seorang itu bertawasul dengan amal yang saleh. Seorang kata, "Ya Allah, saya digoda oleh sepupu saya untuk berzina, tapi saya tahu itu adalah amalan yang keji. Saya tak mau, ya Allah, dengan pengorbanan saya tadi ini, bukalah pintu untuk kami." Dia pun terbuka 1/3. Dia macam terbuka macam tu. Seorang lagi, "Ya Allah, aku punya ibu yang tua. Tidak aku berani kejutkan dia, takut mengganggu tidurnya sampai aku tunggu dengan bawa minuman makanan sampai dia bangun. Ya Allah." Setiap orang bertawasul dengan amalan soleh, hukumnya boleh. Terpulanglah apa amal soleh kita hari ini. "Ya Allah, saya telah tarawih 8 rakaat. Masya Allah. Orang lain 20 rakaat. Hadirin, ni gurau ni, tolong ya. Tolong demi Allah, saya bukan nak merendah-rendahkan, tidak. Saja-saja untuk dengan mengantuk. Habis saya nak tanya, adakah saya boleh membayar zakat tanpa melalui pusat zakat, tetapi sebaliknya memberi duit tersebut kepada pembangunan tahfiz dan menaja pelajar tahfiz untuk meneruskan pengajian mereka? Dari segi hukum, hukumnya boleh. Dari segi hukum, hukumnya boleh.
Tapi paling bagus lagi kalau pusat tahfiz tu ada macam resit ke, ada macam yang menunjukkan kita bayar zakat. Nanti kita bawa ke MAIS ataupun Jabatan Agama Islam untuk clarify. Tapi kalau tidak ada, elok kita bayar di kaunter zakat lah. Sebab mereka lebih lagi memerlukan. Ataupun dengan cara begini, bayar di kaunter zakat. Saya sebenarnya berniat untuk bagi dengan mak tahfiz yang tu. Kalau tuan-tuan boleh uruskan, silakan. Itu lebih baik. Dari segi hukumnya sah, tak sah, hukumnya adalah sah. Cuma dari segi keseragaman itu sahaja. Saya sebenarnya tak berapa nak berani juga jawab soalan ni. Kenapa? Pernah berlaku dulu dalam satu rancangan televisyen, kalau tak silap saya. Saya tak nak sebut, dijawab oleh seorang datuk tu dengan seorang ustaz, jadi begitu pula jadinya. Memang yang paling baik ialah dengan diseragamkan. Itu yang paling baik. Tapi kalau kita rasa nak bagi sini, minta resit tadi dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa yang afdal dibaca bagi solat istikharah? Rakaat pertama, rakaat kedua. Biasanya yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Bagaimana caranya istikharah Al-Quran? Caranya bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Saya nak tarik balik untuk perkara ini boleh sebab saya takut ini disalahgunakan. Sebab dua malam lepas kalau tak silap, saya ada sebut saya ada amalan ini kan. Kemudian bila saya balik kat rumah, rasanya tak patut saya sebut benda ini kat sini. Bukan lokek ilmu, tidak. Sebab takut disalahgunakan. Jadi siapa yang nak tu boleh personally lah. Untuk umum macam ni saya risau juga. Sebab begini, bila kita beramal, insya-Allah amal itu mujarab. Saya takut satu, tiba-tiba tak mujarab. Mula kita rasa mana ni? Quran pun tak kuat ke? Jaga. Memang ini antara amalan yang saya payah nak bagi kat orang. Cakap tu teranglah malam last ni cuma 2 orang je saya pernah bagi. Satu anak murid saya di UIA, seorang lagi ustaz pensyarah di UIA. Lepas tu saya tak pernah bagi amalan ni dekat orang, tapi saya dah tercerita nak buat macam mana kan. Cerita saja. Tapi kalau nak sangat-sangat tu, biar yang betul-betul lah jangan yang selipar hilang ataupun nak beli tudung jenis apa, Telekom Siti Khadijah ke Siti, tak, biar yang betul-betul InsyaAllah mudah-mudahan terbuka hati saya tapi saya dah tak boleh tarik balik dah. Dan sebenarnya saya tak nak sebut benda ni, dah tersebut. Ni live lagi ni Bagi anak-anak yang sedang belajar, ayat apakah khusus dibaca untuk penerang hati, untuk dibuat air penerang hati? Ini saya kongsikan. Untuk penerang hati ni, baca dulu Fatihah 7 kali. Kemudian Alam Nashrah Laka Sadrak, baca 3 kali ataupun 7 kali. Kemudian buat begini. Anak tadi tu, buat kepala dia macam ni. Tangan buat macam ni. Baca surah Al-A'la ayat yang ke-6. Bacaannya ialah sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. InsyaAllah kuat ingatan dia. Caranya bila sebut fala tansa, letak tangan di atasnya. Siapa yang tengok dalam TV tu, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah, gitu. Sama ada kita sendiri buat ataupun kita buat anak begitu. Ataupun kita buat dengan abang ngaji. Sebab abang ngaji, kalau dia hafal, berbulan-bulan baru hafal. Pegang kepala abang ngaji itu, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Boleh, tak masalah. Ataupun abang ngaji buat dengan mak ajah kat rumah. Saya ingin tahu selepas waktu subuh Nabi Muhammad SAW melarang tidur. Boleh Ustaz jelaskan pukul berapa waktunya dan pukul berapa hingga pukul berapa yang Nabi melarang daripada tidur selepas waktu subuh? Banyak berapa kat sini Macam bahasa Jawi lama pula. Dia begini, yang tak boleh tidurnya setelah waktu subuh. Begini, waktu subuh, kena tahu waktu subuh dulu. Ambil mudah-mudahnya 5.40. 1 jam 20 minit akan keluarlah matahari. Jadi kita kan solat kat sini tadi ni. Waktu ini sampai tengah hari jangan tidur. Jangan tidur, jangan sampai terbit matahari ni. Jangan tidur.
dan dia terbit matahari 1 jam 20 minit. Nah, dia akan jadi naik satu tinggi galah ataupun satu taman ataupun tombak campur 16 ataupun 17 minit. Bermakna 1 jam 30, ambil ihtiyatlah. 1 jam 37 minit. Habis senang 1 jam 40 minit. Sehingga kita solat. Solat apa? Solat duha ataupun solat isyraq. Paling baik solat sunat isyraq lah. Lepas tu nak tidur pun tak mengapa. Tapi in between tadi ni jangan tidur. Boleh nak? Siapa yang tidur waktu tu, dia mewarisi gila. Dia jadi macam gila lah. Habis dah. Satu lagi lah. Alhamdulillah. Adakah menceritakan apa yang kita tak puas hati juga dikira mengumpat? Kadang-kadang kita perlu untuk bercerita untuk elakkan stres, untuk masalah pekerjaan dan tak puas hati dengan bos. Mohon pencerahan, tak apa, boleh. Contohnya kaunselor tu, tak semestinya orang tu memang kerja kaunselor, tak. Kawan kita tu mungkin dia ustaz ataupun mungkin dia orang yang boleh bagi nasihat, boleh, tak masalah. Kata setengah orang, kalau stres tu dikongsi pada orang lain, insya-Allah itu salah satu remedi untuk stres. Cuma takut orang tu pula jadi stres. Insya-Allah, hadirin, kaedah begini. Orang yang berjiwa besar akan melihat perkara sebesar mana pun jadi kecil. Tapi orang yang berjiwa kecil akan melihat walaupun perkara kecil jadi besar. Macam mana? Isikan hatimu dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, kemuliaan Rasulullah. InsyaAllah. Kalau kita kuat zikir, kita dekat dengan Allah, kita tak risau dah. Kita tahu hakikatnya masalah ini datang daripada siapa? Allah. And He is now testing me. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tudzalimu. Sesungguhnya aku haramkan, kata Allah hadis qudsi, untuk zalim dan jangan kamu menzalimi. Hence, bila Allah bagi satu permasalahan, Allah sangat-sangat mengetahui you can even get out from that problem. You will find the solution. Whether it is near now ataupun it takes time, itu sahaja. Jumpa jalan ataupun tidak. Tapi Allah tak akan bagi masalah yang kita tak boleh lepas daripadanya. Memang senang cakap lah. Orang yang ni kan. Tapi bersabarlah. Dan boleh tak mengapa. Jawapannya tadi ialah boleh cerita dengan kawan. Tapi jangan exaggerate. Cerita yang betul-betul. Bolehkah kita share amalan sedangkan kita sendiri tak amalkan amalan-amalan tersebut? Ada pendapat mengatakan amal dulu baru boleh share dengan orang lain. Tak semestinya. Contohnya, kita dapat belajar ilmu daripada ustaz tu, jangan tinggal puasa hari-hari putih. 12, 13 hari-hari putih. 13, 14, 15. Kita tak puasa pun, tapi kita bagi tahu ke orang, bukankah itu pahala bagi kita? Tak semestinya. Tapi paling bagus sesuatu amalan diamalkan dahulu selama 40 hari. Bagi ke orang. Itu paling bagus. Tapi takut 40 hari kita meninggal. Macam mana? Sampaikanlah tidak mengapa. Asalkan niat kita, I will try my very endeavors to practice it, but at this moment there are obstacles menghalang saya. Tidak mengapalah. Alhamdulillah dah selesai semua ni. Jadi sekarang saya ingat saya nak berhenti kat sini dan saya mohon maaf pada semua kalau salah dan silap, kalau bergurau sikit-sikit tu ada mengguris perasaan, saya mohon maaf semua sekali. Dan saya rasa saya tak kuat baca hadis yang cerita tentang ni. Apapun, Ustaz Khairul ada tak? Ada. Ustaz Khairul ada nak bercakap sedikit. Yang akhir daripada saya, mohon maaf kalau ada salah silap. Kalau ada umur panjang, murah rezeki, kita jumpa lagi tahun depan. Kemungkinan kitab yang lain pula. Jadi saya ijazahkan semua yang hadir dekat sini
untuk membaca kitab ni, dan ustaz-ustazah di sini silakan untuk mengajar kitab ni kepada orang lain. Tuan-tuan sebut kami terima. Sanad tuan-tuan alhamdulillah dekat. Kenapa? Daripada saya Al-Faqir, Ustaz Mahathir, dan daripada guru saya terus sambung. Silakan apa sahaja amalan dalam kitab ni, kan saya tak sempat baca doa kat sini semua tadi kan. Semuanya diijazahkan kepada siapa yang hadir dekat sini. Boleh saya tahu tak siapa yang paling muda kat sini? Ada tak budak kecil kat sini? Kalau dia tidur jangan kejut. Saya nampak ada adik kat sini kecil, ada tak lagi yang lebih kecil? Ada. Ada. Oh itu yang itu, ustazah tu yang bawah. Ustazah yang di belakang tiang tu. Oh dia paling kecil. Oh dia. Lepas ni jumpa ustaz Ustaz nak bagi hadiah. Yang paling kecil tadi mana? Baby. Dalam perut. Dalam perut tu taklah. Hadirin, saya nak sebut ni je. Ketahuilah, bila kita bagi sanad tadi, orang yang paling muda dalam majlis kita ini, sanad beliau paling tinggi sekali. Sebab beliau datang majlis kita ini dalam keadaan kecil sebegitu. Kita dah besar sebegini. Dah halang-halang datang mai sini. Salam dulu. Siapa nama ni? Maira. Ini salam dulu. Oh, ada juga. Masya Allah. Lepas ni. Ini subhanallah. Tak mengapa, mungkin silap faham sikit. Salam dulu. Lepas ni saya bagi hadiah. Siapa nama ni ustaz ni? Ini siapa nama? Lain mata dia tengok. Saya kawan dia, dua orang dapat. Lepas ni insya-Allah anak 3 orang ni tadi lepas jumpa saya saya nak bagi tahu sanad mereka, tolong mak dia tolong ingat. Mak dia tolong ingat mereka dapat sanad malam ni dan sanad mereka sangat mahal, sangat tinggi sebab mereka dapat sanad ketika mereka masih kecil. Adapun kita ni dah bercucu dah. Tapi tak mengapa juga, yang penting kita dapat sanad. Terima kasih semua, doakan mudah-mudahan semua kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan ini juga saya jazahkan pada semua yang lain. Mudah-mudahan dapat beramalkan dan sama juga so, silakan diamalkan dan diijazahkan juga pada orang lain. Silakan. Baik, setakat ini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.